Dan usul yang akan diperdebatkan pada malam ini bertajuk Dewan ini percaya kerajaan Malaysia wajar menyaring kandungan internet secara terpilih untuk mencapai satu Malaysia. Bagi mempertahankan usul ini, dengan sukacitanya saya mempersilakan Perdana Menteri Yang Berhormat Siti Norzam Safila Muhammad Noor untuk mempertahankan kerja beliau. Silakan. Cubaan suara. Berbaju ungu membawa semangat baru buat generasi muda. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan di Kabinet Kerajaan, panel pembangkang yang cukup dihormati dan disegani, serta seluruh warga Dewan yang sudi untuk sama-sama bersidang bersama kami. Tuan Yang di-Pertua Dewan hari ini mewakili generasi muda untuk transformasi. Selaku Perdana Menteri wanita pertama, saya mencadangkan Dewan ini percaya kerajaan Malaysia wajar menyaring kandungan internet secara terpilih untuk mencapai satu Malaysia. Maka mari bersama-sama saya kita kenal dahulu dengan fahaman dan perspektif yang kami cadangkan buat seluruh warga Dewan semua. Kita mulakan fahaman Dewan dengan mencapai satu Malaysia. Merupakan satu konsep ataupun gagasan Datuk Seri Najib Tun Razak yang diperkenalkan kepada seluruh masyarakat negara kita, yang mana bertemakan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Ada 8 nilai yang diterapkan Tuan Yang di-Pertua Dewan dalam rangkuman ini menurut buku Falsafah Gagasan Satu Malaysia, nukilan Mukhtar Petah, penasihat hal ehwal politik, yang mana membuat rumusan hasrat Datuk Seri Najib Tun Razak ini berkisar tentang soal perpaduan yang mahu dibentuk di kalangan masyarakat kita dalam menghadapi cabaran yang mendatang. Maka Tuan Yang di-Pertua Dewan, analisis konsep satu Malaysia ini perlu juga kita kenal dan tahu apakah 3 prinsip yang telah ditekankan. Pertama, penerimaan; kedua, kenegaraan; dan ketiga, keadilan sosial. Ini antara beberapa prinsip untuk kita bentuk bagi mencapai perpaduan. Maka warga Dewan yang dimuliakan semua, dalam menikmati perpaduan negara kita, terdapat pelbagai masalah yang boleh menggugat perpaduan dipelihara di negara kita, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Maka dalam perbincangan hari ini, kenapa analisis Kabinet Kerajaan mencadangkan untuk berbicara soal internet yang perlu disaring? Tuan Yang di-Pertua Dewan merujuk kepada Internet World Statistik, menekankan ciri-ciri internet yang bersifat capaian cukup meluas serta boleh diakses oleh semua orang, digunakan Tuan Yang di-Pertua Dewan oleh penduduk kita sebanyak 16.9 juta orang berbanding populasi asal iaitu 26.12 juta. Sebab itu kami memilih mencadangkan saringan kepada internet bila berbicara soal menggugat perpaduan. Ini yang pertama. Kedua, Tuan Yang di-Pertua Dewan, masalah apakah yang berlaku apabila penulisan dalam internet ini terlalu diberi kebebasan? Ini kita perlu kenal dan tahu. Pertama, ia akan mewujudkan pendapat peribadi yang mana berunsurkan perkauman dan juga keagamaan. Kedua, ianya boleh mewujudkan penulisan yang boleh mengancam keselamatan negara. Saya telah jelaskan apakah masalah yang boleh mengganggu-gugat perpaduan
penerimaan negara, iaitu ancaman subversif warga dewan. Maka rangkuman daripada pembentangan saya ini, perwakilan kerajaan berpendapat Dewan ini percaya kerajaan Malaysia wajar menyaring kandungan internet secara terpilih untuk mencapai satu Malaysia, kerana dengan menyaring kandungan internet secara terpilih akan menyelesaikan masalah yang menggugat perpaduan demi mencapai satu Malaysia. Maka selaku Perdana Menteri, saya akan berhujah di bawah aspek penerimaan. Prinsip pertama. Yang kedua akan membentangkan tentang dua lagi prinsip. Kemudian abang yang paling besar ini akan makan-makan ke semua hujah Kabinet Pembangkang. Sebelum itu silakan yang berhormat. Saya lagi besar tak boleh nak dimakan. Baiklah, saya nak tanya kepada anda. Siapa yang nak tentukan ia dipilih ataupun tidak? Dan saya nak tanyalah, tindakan untuk saringan ini ia sudah dilaksanakan ataupun belum? Dan badan mana sebenarnya yang bertanggungjawab? Tuan Yang di-Pertua Dewan, siapa nak pilih adalah perkara yang melanggar perlembagaan persekutuan. Inilah perkara yang menggugat Tuan Pertua Dewan. Saya mulakan hujah di dalam debat. Pertama, di bawah prinsip penerimaan. Kita semua tahu ketika satu Malaysia diperkenalkan, prinsip penerimaan ditekankan agar rakyat saling menerima antara satu sama lain. Pun begitu Tuan Yang di-Pertua Dewan, hari ini kita lihat bagaimana isu pertama yang paling, saya yakin anda semua masih ingat, isu Raja Petra, penulis blog Malaysia Today yang menghina Yang di-Pertuan Agong kita, merendah-rendahkan Islam, membuat hasutan dan keganasan dalam kalangan kumpulan etnik yang ada di negara kita. Ini isu yang berlaku. Maka kami cadangkan kepada anda perkara yang belum ada, iaitu kita menyaring kandungan internet yang bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Di dalam hujah tadi, saya bentangkan kepada anda ia berkaitan dengan perkara 3, mencampar agama Islam sebagai agama rasmi. Perkara 11, walaupun kita memberikan kebebasan beragama, tetapi kita perlu menerima hakikat agama Islam ini agama rasmi. Tidak boleh direndah-rendahkan Tuan Pertua Dewan. Maka penulisan Raja Petra itu bertentangan, kita perlu saring Tuan Pertua Dewan agar dapat mencapai matlamat satu Malaysia yang mana membentuk rasa penerimaan demi mencapai satu Malaysia. Sebab itulah saya juga membentangkan kepada anda, kita juga perlu merujuk kepada negara China yang mana Tuan Pertua Dewan melakukan mekanisme Green Camp dalam menjaga masyarakat mereka agar maklumat yang melanggar perlembagaan negara mereka disekat. Warga Dewan, terimalah cadangan mahasiswa ini agar kita menyaring perkara yang melanggar perlembagaan persekutuan. Mohon mencadang usul perdebatan. Berasal dari Al-Ustaz Siti Nur Zamzafila, merupakan pelajar ijazah sarjana muda matematik pengurusan tahun akhir. Jadi sebagai seorang yang pakar dalam bidang angka, rupanya juga pakar di dalam kata-kata. Kalau ingin melihat seorang yang pakar dalam angka yang juga bijak berkata-kata, dia akan wujud dalam bentuk Nur Zamzafila. Kita beralih kepada pembangkang. Jika Perdana Menteri merupakan bunga, Ketua Pembangkang juga Ummu Umairah adalah bunga yang mewakili musim. Kita dengar ucapan Ummu Umairah hari-hari. Silakan. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Yang Arif, Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan Kerajaan Barisan Alternatif Pembangkang, seterusnya warga persidangan yang bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia buat anda semua yang sudi melapangkan masa. Tuan Yang di-Pertua, mohon izin selaku Yang Amat Berhormat Ketua Pembangkang untuk saya menganalisis setiap baik-baik kata yang disampaikan oleh rakan di meja sana Tuan Yang di-Pertua. Hari ini kami tidak mempunyai masalah untuk menerima
bersuara kita. Saya kira seandainya usul ini diteruskan, pasti lebih banyak rusuhan yang akan berlaku. Hari ini Tuan dan Dipertua, mereka menyatakan yang amat berhormat di malam saya bertanya, adakah saringan ini sudah pun dilaksanakan ataupun ia hanyalah satu usul cadangan? Kami katakan kepada anda, sebenarnya penyaringan ini telah pun dilaksanakan oleh SKMM di bawah kod kandungan di bawah kod kandungan komunikasi dan multimedia Malaysia 2004 yang menyatakan beberapa kandungan-kandungan tidak boleh untuk kita saring kerana ia menyekat mentaliti masyarakat kita untuk meluahkan ataupun untuk bersuara Tuan dan Dipertua. Dan hari ini pembuktian mereka membanding bezakan negara Malaysia dengan negara China. Tahukah anda semua kita di Malaysia ini menggunakan kabel submarine dengan izin Tuan dan Dipertua, iaitu kabel kita ini kita tumpang daripada negara China dan kita tumpang lagi kepada negara Jepun dan akhirnya baru berpusat di Amerika Syarikat. Seandainya kita saring, ia akan berlaku pelbagai masalah kerana kelemahannya kita tidak mempunyai sistem sendiri berbanding dengan China yang mempunyai data maklumat mereka sendiri, dan perkara ini tidak boleh untuk kita terima analisis yang tidak cukup baik di meja kerajaan Tuan dan Dipertua. Lantas kami cadangkan supaya kita tidak boleh menyaring kandungan di internet untuk mencapai sasaran satu Malaysia, dan hari ini mereka menyatakan bahawa saringan tersebut penting supaya ia tidak menggugat. Namun dalam pembuktian mereka tidak pernah pun menunjukkan bagaimana apabila datang alternatif penyaringan, pengganggu gugat ini dapat untuk kita leraikan. Tidak pernah ditunjukkan dalam pengucahan. Ya sudah, dalam kes anda ini hak asasi bagi anda adalah kebebasan mutlak. Boleh menulis perkara yang melanggar perlembagaan persekutuan. Saya juga pelajar undang-undang. Saya tahu kebebasan yang digariskan di dalam perlembagaan persekutuan ada had dan limitasi tertentu. Kita akta yang menyekat seperti akta poli, akta hasutan tidak perlu untuk saya terangkan kepada anda kerana anda juga tahu tentang perkara tersebut. Duduk yang berhormat, struktur pengurusan di panel pembangkang, saya akan lebih jelas untuk terangkan kepada anda semua mengapa dan apakah kekangan kita sehingga kita tidak boleh menyaring kandungan di internet kerana kita tidak mempunyai sistem yang ada. Selaku yang berhormat Ketua Pembangkang, saya akan menganalisis dan menjawab persoalan mereka. Bagaimana saya akan hadirkan kepada anda mekanisme kerajaan bagi berhadapan dengan penulis-penulis blog yang menyatakan pendapat mereka bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Bangun Timbalan Ketua Pembangkang akan menceritakan kepada anda tentang kelemahan sistem yang mereka cadangkan dan akan mendatangkan kepada anda apakah alternatif yang lebih berkesan dalam kita untuk mencapai matlamat satu Malaysia. Dan seperti biasa, yang ketiga akan memindas masalah-masalah yang cuba ditimbulkan oleh mereka. Baiklah, saya pergi kepada aspek penghujatan. Bagaimana fasa gerak kerja kami akan tunjukkan kepada anda. Fasa pertama, apakah sebenarnya matlamat yang ingin dicapai di dalam satu Malaysia. Kedua, kami akan tunjukkan kepada anda kelemahan cadangan yang mereka cadangkan pada hari ini, dan saya akan tunjukkan kepada anda mekanisme kawalan kerajaan. Seterusnya, ketiga-tiga fasa ini mampu memacu kita untuk mencapai satu Malaysia. Kita pergi kepada penghujatan pertama. Bagaimana saya akan tunjukkan kepada anda tentang mekanisme kerajaan dalam mengatasi masalah-masalah penulis blog ini, Tuan yang Dipertua. Pertamanya, matlamat yang disasarkan oleh satu Malaysia seperti mana dibentangkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi yang menyatakan kita ke arah untuk memupuk dan mewujudkan satu perpaduan, iaitu di dalam aspek penerimaan, kenegaraan dan juga keadilan sosial, Tuan dan Dipertua. Namun sayang, seribu kali sayang, apabila terdapat rakyat yang tidak boleh untuk menerima kita menyanjung tinggi sultan di setiap negeri. Namun tahukah anda tentang kes
lebih berkesan ke arah kita menuju matlamat satu Malaysia. Lantas yakin dan percayalah betapa kerajaan Malaysia tidak boleh menyaring kandungan internet demi mencapai satu Malaysia. Mohon membangkang usul. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Umu Umairah, berasal dari Kepala Batas dan kini pelajar sarjana muda syariah dan undang-undang. Di waktu luar kuliahnya, beliau juga menjual jubah. Katanya itu elok untuk latihan memenangi hati pembeli. Jadi disitulah dia berlatih menjadi pendebat yang baik. Dan nanti katanya dia akan jadi peguam hak cipta. Jadi nak dipatentkan semua jubah-jubah yang dijual. Kita beralih semula pada pihak kerajaan. Sekaligus saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Muhammad Syafiq Musa selaku Timbalan Perdana Menteri. Silakan. Hujan suara. Tuhan ini maha adil. Walaupun badan saya bersaiz kecil, namun Tuhan mengurniakan saya dengan suara cukup besar dan cukup lantang untuk membidas fakta pembangkang di sebelah saya. Terima kasih Tuan dan Ketua Dewan, rakan-rakan Kabinet Kerajaan, Kabinet Pembangkang, khususnya bagi Dewan semua yang bersidang. Terima kasih kerana sudi bersidang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya titipkan buat anda semua. Tuan dan Ketua Dewan, sebelum saya meneruskan perjuangan Yang Amat Perdana Menteri yang saya sayangi, boleh kiranya saya ingat kembali apakah persoalan yang telah dibentangkan oleh Ketua Pembangkang dan apa pula kes yang telah dibentangkan oleh mereka untuk meyakinkan anda usul ini wajar untuk kita tolak. Pertama sekali, Tuan dan Ketua Dewan, bagi Yang Amat Berhormat Ketua Pembangkang memberikan persoalan Tuan Ketua Dewan tentang hak kebebasan kita untuk bersuara. Pertama sekali, Tuan dan Ketua Dewan, suka untuk saya ingatkan kepada anda semua, di perkelahian kerajaan kami bukan ingin mengatakan kita tidak boleh langsung menyuarakan suara kita dalam internet, Tuan Ketua Dewan. Cuma kami mengatakan perkara-perkara yang bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Perkara ini kami tidak boleh disuarakan, Tuan Ketua Dewan. Sekiranya Yang Berhormat ingin bermain Facebook, silakan main, Tuan Ketua Dewan. Kalau ingin main Twitter, silakan main, Tuan Ketua Dewan. Pun begitu, tidak boleh ada penulisan-penulisan yang bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Kebebasan bersuara bukannya kita sekat, Tuan Ketua Dewan. Kedua, sekalipun mereka ingin bercakap tentang kebebasan bersuara, di dalam perlembagaan persekutuan sendiri tidak ada kebebasan bersuara yang mutlak yang diberikan. Contohnya, Tuan Ketua Dewan, perkara 3 hingga ke perkara 13 dalam perlembagaan persekutuan tentang kebebasan kita untuk beragama, kebebasan kita untuk bergerak, Tuan Ketua Dewan. Semua kebebasan ini, Tuan Ketua Dewan, tidaklah mutlak termaktub kepada kerajaan untuk memberikan kebebasan kepada mereka ataupun tidak. Contohnya, Tuan Ketua Dewan, perkara 149 klausa A klausa 1 telah menerangkan dalam setiap tindak tanduk masyarakat, meskipun kita bebas, Tuan Ketua Dewan, namun tidak boleh ada tindakan yang akan menghasut masyarakat untuk membenci ataupun menjatuhkan kerajaan, Tuan Ketua Dewan. Kami bukan mengatakan tidak ada kebebasan, kita boleh bebas, namun ia tidak boleh mutlak, Tuan Ketua Dewan. Ia perlu tidak bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Ini jawapan kami terhadap persoalan mereka, Tuan Ketua Dewan. Ketiga, tentang kes mereka di Perkara Pembangkang. Kata mereka, Tuan Ketua Dewan, untuk kita menolak usul ini adalah melihat kepada kelemahan mekanisme dalam kita menyaring kandungan internet. Pertama sekali, pernah atau tidak anda terdengar dalam hujah Kota Pembangkang, Tuan Ketua Dewan, kelemahan yang mereka ingin bentangkan tidak ada langsung, Tuan Ketua Dewan. Dalam hujah Yang Amat Berhormat Kota Pembangkang ini, mereka merujuk kepada kes adukan taruna, Tuan Ketua Dewan, tentang isu menghina sultan, terus merujuk kepada akta hasutan. Apakah kelemahan mekanisme dalam usul perdebatan ini, Tuan Ketua Dewan, tidak pernah membentangkan, terus merujuk kepada akta hasutan. Sedangkan subjek perdebatan kita ingin bincangkan perlu ataupun tidak kandungan internet ini disaring, Tuan Ketua Dewan. Namun hujah ini langsung tidak dibentangkan oleh meja pembangkang. Tiga persoalan ini perlulah dijawab oleh kuasa besar yang tengah duduk di sebelah sana. Bagus nampaknya. Silakan. Saya nak tanya kepada anda tentang isu Raja Petra ini. Mahkamah memutuskan pembebasan kepada beliau. Jadi apa isu bertentangan dengan perlembagaan persekutuan dalam kes ini dan isu kelemahan kepercayaan anda ini hujah saya? Sabar ya. Tentang isu Raja Petra ini, Tuan Ketua Dewan, masalah
Masalahnya, penulisan yang ada dalam Raja Petra ini sudah diterbitkan ataupun dimuat naik dalam laman web ataupun laman sesawang Tuan Menteri Dewan. Sebab itulah perkara ini harus disekat daripada dilakukan. Kerana kami percaya apabila ia tidak dicegah, akhirnya akan menular dalam kalangan masyarakat dan akan menjejaskan perpaduan Tuan Menteri Dewan. Meskipun perkara ini selesai, namun perkara tersebut telah diterbit dalam internet Tuan Menteri Dewan dan perkara ini perlu disekat. Kerana kami percaya yang akan menggugat perpaduan kita. Untuk meyakinkan anda semua tentang perkara ini perlu untuk diluluskan, saya akan menyampaikan hujah yang kedua di perkara kerajaan. Saya akan bercakap tentang isu kenegaraan dan juga keadilan sosial Tuan Menteri Dewan. Dalam kita menikmati perpaduan yang stabil pada ketika ini pun, dalam kita menikmati perpaduan ini Tuan Menteri Dewan, kerajaan telah pun memperkenalkan dua prinsip di dalam dasar satu Malaysia, iaitu tentang kenegaraan dan juga keadilan sosial. Dalam kenegaraan ini Tuan dan Ibu Dewan, kerajaan telah mementingkan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat Tuan dan Ibu Dewan, di mana kita perlu mengangkat semangat patriotik dan juga masyarakat haruslah mengutamakan negara demi mengekalkan perpaduan yang sedia ada. Malahan dalam keadaan sosial juga Tuan dan Ibu Dewan, kerajaan telah mengenal pasti untuk kita mengekalkan perpaduan yang sedia ada ini perlulah ada keseimbangan ataupun sistem keadilan dalam kalangan masyarakat maupun dalam dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh kerajaan. Contohnya keseimbangan ataupun keadilan dalam ekonomi dan juga pendidikan. Pun begitu, dalam kita selesa menikmati kestabilan ini, terdapat beberapa perkara yang kami percaya dapat menggugat kestabilan ataupun perpaduan yang sedia ada ini Tuan Menteri Dewan. Apabila kebebasan di internet ini terlalu bebas kita berikan terhadap masyarakat, terutamanya Tuan Menteri Dewan dalam masyarakat persendirian ataupun mereka-mereka yang mempunyai pengaruh yang akan mempengaruhi orang lain Tuan Menteri Dewan. Contohnya dalam isu Said Abdul Aziz Tuan Menteri Dewan, iaitu penulis blog Kit di Fela Tuan Menteri Dewan, telah pun menghasut rakyat Malaysia pada 23 Ogos 2008 untuk mengibarkan bendera Malaysia secara terbalik sebagai tanda protes kepada kerajaan Tuan Menteri Dewan. Bayangkan sekiranya perkara ini tidak disekat dan terus berulang dalam kalangan masyarakat, bagaimanakah perkara ini akhirnya akan menjejaskan ataupun akan menggugat perpaduan dalam negara kita Tuan Menteri Dewan. Oleh itu, perkara kerajaan kami memperkenalkan kepada anda semua satu mekanisme yang kami kena pasti dapat mengatasi masalah ini, iaitu dengan menyaring kandungan dalam internet Tuan dan Ibu Dewan. Contohnya Tuan dan Ibu Dewan, penulisan yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan perkara 3, perkara 149, perkara 153 Perlembagaan Persekutuan ini haruslah disekat Tuan dan Ibu Dewan. Dan ia haruslah disekat Tuan dan Ibu Dewan. Contohnya perkara 149 kuasa 1 kuasa A Tuan dan Ibu Dewan, di mana setiap tindak tanduk masyarakat tidak boleh menghasut ataupun menghasut masyarakat lain untuk membenci dan juga menjatuhkan kerajaan. Perkara ini Tuan dan Ibu Dewan akan menyebabkan isu-isu seperti saya bentangkan tadi tidak akan terjadi lagi. Dan contohnya Tuan dan Ibu Dewan turut dilakukan oleh negara lain. Contohnya Singapura, di mana dalam Seksyen 42 1994 Broadcasting Authority Act Singapura Tuan dan Ibu Dewan, Singapura telah menyaring kandungan internet mereka kerana mereka percaya mereka ini berwaspada terhadap pengaruh luar yang boleh menjejaskan pemerintahnya Tuan dan Ibu Dewan. Sebab itulah kita perlu menapis segala tindakan masyarakat yang kita percaya bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan untuk mengekalkan perpaduan yang sedia ada untuk mencapai satu Malaysia Tuan dan Ibu Dewan. Kerana dalam dasar satu Malaysia kita mementingkan kenegaraan, keadilan sosial dan penerimaan Tuan dan Ibu Dewan. Dan untuk mencapai tiga perkara ini kita perlu meluluskan usul ini. Mohon terus bercakap. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Muhammad Syafiq kerana mematuhi masa. Yang Berhormat berasal dari Kuala Kangsar dan beliau menyebut kepada saya bahawa rancangan TV yang beliau menyati adalah rancangan Nona. Itu beliau sebut sebelum mengetahui siapa panel juri pada malam ini. Kita beralih semula kepada pasukan pembangkang, timbalan Ketua Pembangkang. Silakan Yang Berhormat Muhammad Ikhwan Muhammad Rusli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, hari ini saya terus menjawab isu yang dibangkitkan oleh kerajaan. Namun sebelum itu saya juga berminat dengan cerita Papadon, hasil lakonan seorang wanita yang saya minati. Baiklah hadirin sekalian, isu yang berbangkit adalah isu berkaitan
isu kebebasan media yang tidak pernah dianalisis oleh Datuk Syafiq hari ini. Kalau benar kebebasan media ini diberikan secara bebas dan terbuka oleh kerajaan, hadirin sekalian, sudah pasti tidak ada halangan yang akan diberikan kepada penulisan-penulisan blog ini. Kalau ada halangan, maknanya penulisan-penulisan daripada kerajaan juga perlu disekat mengikut kepada kebebasan media. Disebabkan itulah kerajaan kita bijak hari ini tidak akan menyaring, tidak akan menyekat, tetapi dengan menggunakan mekanisme yang dicadangkan oleh Ketua Pembangkang dengan menjawab segala isu yang berbangkit di dalam blok-blok kerajaan demi menyedarkan masyarakat kita, hadirin sekalian. Dan isu mereka ini tidak pernah menganalisis kesan. Kalau benarlah isu berkaitan dengan ada penulisan blog yang menyuruh rakyat kita mengibarkan bendera secara terbalik, hadirin sekalian, ada ataupun tidak, mereka menjelaskan. Akhirnya semua rakyat Malaysia mengibarkan bendera secara terbalik. Tidak pernah. Tindakan daripada kerajaan ini pernah cuba untuk menjelaskan kembali kerana konsep satu Malaysia ini sudah dipasak dalam diri masyarakat kita. Kerana itu mereka sedar dan menentang kepada penulisan blog ini, walaupun blog ini tidak disaring, hadirin sekalian. Beberapa permasalahan di meja mereka, kata mereka, internet yang terpilih ini akan ditentukan oleh kerajaan. Anda sudah silap, kerana di dalam Akta Komunikasi dan Multimedia Section 233 Subsection 2 meletakkan kapasiti laporan daripada masyarakat yang dihantar kepada SKMM, barulah tindakan untuk menyaring akan diambil. Jadi fakta ini sudah tersilap, dan hari ini mereka menggambarkan seperti saringan ini tidak pernah ada, sedangkan perkara ini sudah lama dilakukan oleh kerajaan negara kita, hadirin sekalian. Dan saya suka untuk menganalisis kelemahan-kelemahan yang ada dalam saringan yang dicadangkan di meja mereka untuk saya membuktikan walaupun ada saringan, namun permasalahan satu Malaysia ini tidak dapat dicapai. Dan saya akan hadirkan kepada anda apakah alternatif sebenarnya untuk menjawab isu berkaitan dengan internet ini. Baik, soalan yang pertama. Anda analisis mekanisme sekarang. Kami mencadangkan perkara baru. Mekanisme itu sistem yang dikawal sedia oleh kerajaan Malaysia untuk menyaring perkara yang melanggar pelbagai persekutuan. Kelemahan mekanisme baru ini yang anda perlu analisis. Saya tidak boleh. Masalah kenapa ini? Cadangan anda sama sahaja dengan pelaksanaan yang ada di bawah SKMM. Tambahan, hadirin sekalian, SKMM ini bukan satu badan kerajaan, tetapi ia adalah suruhanjaya yang bebas tindakannya, yang berasaskan laporan masyarakat, tidak pernah dikuasai oleh kerajaan. Ini tuduhan kepada kerajaan. Saya mohon mereka ini ditangkap. Baiklah. Analisis berkaitan dengan kelemahan yang ada dalam saringan. Matlamat di dalam satu Malaysia dalam konteks penulisan internet ini memang benar untuk mengekang daripada beberapa permasalahan berkaitan dengan provokasi dan sebagainya. Namun cadangan yang mereka jelaskan ini, hadirin sekalian, berkaitan untuk saringan. Memang benar kita boleh melaksanakan saringan ini berasaskan kod nombor 8.3 untuk menghapuskan jalan masuk untuk mengakses laman sesawang berasaskan provokasi dan ancaman yang diletakkan di dalam kod kandungan komunikasi dan multimedia Malaysia. Namun permasalahannya, hadirin sekalian, masalah sistem saringan ataupun komunikasi di negara kita masih lagi ada kelemahan seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pembangkang. Menurut unit penyiasatan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia yang menjelaskan hari ini sistem server di negara kita berasaskan apa? Sistem submarine cable, hadirin sekalian, yang mana ia berasaskan tumpangan kepada server di China, di Jepun, dan barulah ia masuk ke dalam pusat data akses di Amerika Syarikat, hadirin sekalian. Dan apakah kesan daripada sistem ini? Kita tidak mampu untuk membuat kawalan sendiri kerana tumpangan kepada server-server di negara lain ini. Dan kesannya, hadirin sekalian, saya suka untuk menunjukkan apabila perkara ini berlaku, hari ini masyarakat kita walaupun ada saringan, namun mereka masih lagi boleh untuk menjalankan penulisan secara aktif walaupun disaring dengan apa?
dengan menggunakan IP address dengan izin Tuan Yang Di-Pertua daripada negara luar disebabkan sistem kawalan sistem submarine cable ini, hadirin sekalian. Saya tunjukkan buktinya daripada kajian Security Trust Governance yang menjelaskan daripada 150 blok yang telah pun disekat oleh Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Mereka ini, hadirin sekalian, saya akan tunjukkan ia dibuka dengan aktif dan menjalankan sekali lagi unsur-unsur provokasi ini, hadirin sekalian, kerana mereka menggunakan alamat protokol internet ataupun IP address daripada negara luar yang tidak boleh diambil tindakan daripada SKMM ini, hadirin sekalian. Dan menurut unit penyiasatan SKMM, daripada 150 blok ini 72 telah kembali aktif menggambarkan sekalipun ada saringan, namun matlamat untuk menyelesaikan masalah provokasi ini tidak dapat diatasi. Baiklah, alternatifnya mudah, hadirin sekalian. Hari ini sebenarnya kita melihat walaupun ada saringan, namun masyarakat kita ini bijak untuk mencari jalan bagaimana mereka ingin meneruskan provokasi ini. Jadi kuncinya adalah apa? Sebenarnya adalah kesedaran. Saya suka untuk membawa alternatif. Menurut Mr. Don B. Parker, penyelidik komputer dan keselamatan sistem Institute of Communication Menlo Park, California, yang menjelaskan United Kingdom hari ini mengaplikasikan teknik kawal sediakan diri yang tidak berasaskan peruntukan undang-undang untuk menyekat dan menyekat blok-blok ini, hadirin sekalian. Tindakan mereka apabila ada sahaja unsur-unsur provokasi, akhirnya penulis ini akan didenda 1 hari dengan 1,000 pound sterling. Saya tunjukkan kadar generasi berdiri negara mereka pada kadar 3% menurut The Center for Freedom of Media. Menggambarkan sebenarnya kesedaranlah yang menjadi titik tolak. Walaupun ada saringan, namun kesedaran masyarakat kita masih lagi tidak mampu menjawab isu ini. Assalamualaikum. Yang hormat Muhammad Ikhwan ini berasal dari Shah Alam dan merupakan pelajar syariah dan undang-undang. Kelihatannya senyum beliau agak lewat terbit, tetapi sekali senyum ternyata manis sekali. Saya bertanya makanan kegemaran, katanya kuih lapis rendah lemak, supaya senyumannya pantas terbit. Kita beralih kepada pasukan kerajaan. Kita dengarkan hujah dari Menteri Penerangan. Dipersilakan Yang Berhormat Muhammad Kashful Azim Shahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua Kerajaan Pembangkang, hadirin hadirat yang bersidang sekalian. Tuan Yang Di-Pertua, pada hari ini selaku yang ketiga di barisan kerajaan, Tuan Yang Di-Pertua setelah mendengar hujah balas daripada Pembangkang, begitu banyak masalah yang dapat saya temui, Tuan Yang Di-Pertua, menunjukkan kepada apa sebenarnya mereka pada hari ini hanya menari-nari sahaja di sekitar usul tanpa membidas pun usul yang kami jalankan pada hari ini. Mari saya tunjukkan kepada anda, terus kepada persilapan abang-abang dan kakak di sana. Tuan Yang Di-Pertua, hadirin hadirat sekalian, pertamanya dalam hal penyaringan yang kononnya kata mereka telah dilaksanakan. Pertamanya Tuan Yang Di-Pertua, kod panduan dalam SKMM yang telah pun dijelaskan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi, Tuan Yang Di-Pertua, bukanlah garis panduan untuk penyaringan, tetapi mengapa Tuan Yang Di-Pertua kod panduan ini adalah untuk mengapa kita tidak boleh saring laman web di Malaysia, Tuan Yang Di-Pertua, dalam internet yang digunakan di Malaysia. Bukanlah garis panduan untuk menyaring, Tuan Yang Di-Pertua. Yang keduanya, Tuan Yang Di-Pertua, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Seksyen 3/3 telah menyebut, Tuan Yang Di-Pertua, tidak ada satu peruntukan pun akan dijalankan di bawah akta ini yang membenarkan sebarang penapisan berlaku dalam internet, Tuan Yang Di-Pertua. Menunjukkan apa, Tuan Yang Di-Pertua? Penapisan yang mereka katakan telah pun ada, sebenarnya tidak ada pun, Tuan Yang Di-Pertua. Kalau tidak
bermaksud pada hari ini sebenarnya yang pertama, mereka setuju kita perlu saring Tuan Yang Pertua. Cuma masalahnya kita cuma tidak ada mekanisme. Tuan Yang Pertua, sepatutnya masa dahulu kita juga percaya kita tidak ada kemampuan berkenaan dengan sains dan teknologi. Namun akhirnya 2 satelit kita hantar ke angkasa lepas menunjukkan apa Tuan Yang Pertua? Kelemahan mekanisme bukanlah satu halangan bagi kita untuk menyaring Tuan Yang Pertua. Internet yang ini kita cadangkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini masalah yang ditimbulkan oleh barisan pembangkang hanyalah berkenaan dengan kelemahan yang mungkin ada jika kita aplikasikan saringan internet ini. Mereka berkata adalah mereka akan mencadangkan alternatif lain. Namun pernahkah anda dengar alternatif lain yang mereka katakan lebih berkesan? Yang mereka katakan alternatif lain itu Tuan Yang Pertua, cumalah undang-undang yang memang kita sudah ada sekarang Tuan Yang Pertua. Itu sahaja. Dan kami telah menunjukkan mengapa undang-undang ini tidak cukup, dan saya akan tunjukkan lagi selepas ini. Yang mohon. Masalahnya dalam di UK ini bukan undang-undang tapi teknik beraplikasi secara sosial. Saya nak tanyalah kepada anda, 2 angkasawan yang dihantar ini, apa yang dibuat untuk menyaring kes kita hari ini? Dan saya nak tanya, hari ini saya analisis kelemahan kepada cadangan anda. Yang mohon, saya tak kata hantar angkasawan, saya kata hantar satelit. Apatah lagi teknologi yang berada di bumi Tuan Yang Pertua, tidak ada masalah saya kira. Yang mohon ada sekalian. Pada hari ini kita pergi kepada hujah mereka satu demi satu. Pada hari ini kita pembangkang bangkit. Katanya Tuan Yang Pertua, beliau akan menunjukkan mekanisme yang kita akan gunakan untuk menangani penulis-penulis yang bermasalah ini Tuan Yang Pertua. Contoh yang diberikan berkenaan dengan kaduka teruna. Tuan Yang Pertua, permasalahan dalam mekanisme ini adalah mengapa kami cadangkan untuk penyaringan diadakan adalah perkara ini berlaku selepas pun Tuan Yang Pertua, isu itu telah pun timbul di internet Tuan Yang Pertua. Apabila hasil karangan adukan turunan ini telah pun dilepaskan di internet, menunjukkan apa? Alangkah baiknya jika kita mempunyai satu mekanisme saringan yang telah diperjelaskan oleh Perdana Menteri tadi Tuan Yang Pertua untuk menghalang benda tulisan yang begitu menghina itu Tuan Yang Pertua daripada dibuat naik ke internet Tuan Yang Pertua. Alangkah bagusnya jika rakyat-rakyat Tuan Yang Pertua tidak perlu pun dihasut oleh hasil tulisan aduka teruna Tuan Yang Pertua. Maksud apa Tuan Yang Pertua? Mekanisme yang mereka cadangkan hari ini adalah berbentuk reaktif, bukan proaktif Tuan Yang Pertua. Namun mekanisme yang telah kami cadangkan dalam berbentuk saringan ini, pertamanya berbentuk proaktif. Tuan Yang Pertua, hadirin hadirat sekalian, di Perancis Tuan Yang Pertua, Badan Autoriti Hadopi masih terus menjalankan kajian untuk mencari penyelesaian yang paling moden di samping penggunaan teknik tapisan biasa yang reaktif. Teknik tapisan yang proaktif perlu diwujudkan, kata Presiden Nicolas Sarkozy. Menunjukkan apa Tuan Yang Pertua? Bermaksudnya mekanisme untuk tapisan proaktif sebelum hasil tulisan itu dimuat naik perlu diadakan Tuan Yang Pertua. Bermaksud Tuan Yang Pertua, internet pada hari ini perlu disaring. Hadirin hadirat sekalian, warga yang bersidang, kita pergi pula kepada hujah yang pembangkang pertama. Yang mohon. Datuk Kashful, kalau benda itu belum lagi diletakkan dalam internet, jadi macam mana anda nak tahu benda itu bersalah ataupun tidak? Rasanya kita perlu buat apa agar Yang mohon, itu namanya saringan Tuan Yang Pertua, bukannya sekatan. Apabila saringan Tuan Yang Pertua, kita tahu apa yang ingin mereka buat naik, baru Tuan Yang Pertua kita tahu kandungan dia tidak menjejaskan masalah mereka. Maka kita gunakan Pertua. Kita hari ini kita tentang saringan, bukannya sekatan. Kebebasan bersuara tidak kami sekat Tuan Yang Pertua, cuma perlu ada mekanisme yang betul untuk menangani masalah-masalah. Hadirin hadirat sekalian, pada hari ini bangkit ni yang comel, apa comel di tengah-tengah itu berkata-kata tentang kelemahan sistem. Sekarang Tuan Yang Pertua, hari ini sistem submarine kabel kita, sistem submarine tumpangan Tuan Yang Pertua yang menyebabkan kita tidak mampu untuk menjalankan mekanisme saringan Tuan Yang Pertua. Pengguna juga masih boleh akses walaupun sudah kita saring. Hadirin hadirat sekalian, pertamanya Tuan Yang Pertua, tahukah anda ketika tahun 2009 kabinet pernah membincangkan tentang idea penyaringan ini Tuan Yang Pertua? Bermaksudnya apa? Apabila mereka sudah boleh membincangkan Tuan Yang Pertua, maksudnya ada persediaan yang kita ada Tuan Yang Pertua untuk membuat saringan ini. Bermaksud teknologi tidak pernah menjadi masalah kita Tuan Yang Pertua. Yang keduanya Tuan Yang Pertua, bermaksud pada hari
boleh mencapai matlamat satu Malaysia. Berbanding dengan kami telah tunjukkan kepada anda sebenarnya jika kita membenarkan Tuan Ketua, internet ini tidak disaring. Hadirin hadirat mohon cadang. Terima kasih saya ucapkan kepada Menteri Penerangan Yang Berhormat Muhammad Kashful Aziz Shahlan. Saya bertanya kepada Yang Berhormat tadi apa rahsia untuk tiba sampai ke peringkat final. Kata beliau merenung tajam ke dalam mata panel juri. Saya bertanya panel juri, dia kata iyalah panel juri yang terpilih sajalah. Pilih juga rupanya. Kita beralih kepada pasukan pembangkang untuk melengkapkan perjuangan mereka. Dipersilakan Yang Berhormat Muhammad Shah Izzat Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Adikul Kashful akan buat nikah berjalan yang lurus. Terima kasih Tuan Yang Dipertua Kerajaan Pembangkang. Terusnya warga Dewan yang bersidang, Assalamualaikum. Saya hulurkan buat anda semua. Tuan Yang Dipertua, hari ini apabila kita bertanya kepada mereka tentang sistem menyaring kandungan internet secara terpilih untuk mencapai satu Malaysia, apakah sistem dan siapakah yang akan menjadi sebagai penyaring kepada internet ini Tuan Yang Dipertua? Kata mereka kepada kerajaan, kita harus faham dan realistik dalam perkara ini. Kerajaan ada persepsi sendiri, pembangkang ada persepsi sendiri. Bermaksud mereka yang layak untuk menyaring bukan daripada golongan kerajaan, tetapi mereka yang berada dalam keadaan yang neutral, tidak ada perkaitan, tidak ada bebanan daripada mana-mana pihak sama ada kerajaan maupun pembangkang Tuan Yang Dipertua. Perkara ini harus anda faham. Dan yang keduanya Tuan Yang Dipertua tentang penyaringan Tuan Yang Dipertua. Bagaimanakah perkara penyaringan ini mampu untuk menyelesaikan masalah, sedangkan penyaringan akan berlaku selepas daripada sesuatu bahan yang dibuat naik ke blok-blok Tuan Yang Dipertua. Justru bagaimanakah penyaringan ini mampu untuk menyelesaikan masalah seperti mana yang mereka tunjukkan kepada kita pada hari ini Tuan Yang Dipertua. Pada hari ini kata mereka mekanisme untuk menyaring secara terpilih sistem yang dikawal sedia oleh kerajaan yang akan digunakan pakai oleh negara China Tuan Yang Dipertua. Sebab itu hari ini kami menganalisis perbuatan mereka. Kata mereka China tak jadi masalah kerana China mempunyai sistem internetnya sendiri. China mempunyai sistem parabola internetnya sendiri dan mampu untuk berbuat apa sahaja. Dan hari ini kita menganalisis keadaan semasa di Malaysia. Malaysia hari ini menumpang IP address daripada Amerika Syarikat, IP address daripada China. Bagaimanakah tumpangan ini mampu untuk kita melakukan penyaringan seperti mana yang mereka cadangkan pada hari ini? Silakan jelaskan. Yang Berhormat, pertama, segala akta dan undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen memang dikuatkuasakan oleh kerajaan Yang Berhormat, takkan oleh Yang Berhormat. Yang keduanya, hadirin Yang Berhormat sekalian, perlu sedar jika mekanisme itu dapat diwujudkan, bermaksud anda bersetuju sebenarnya saringan internet perlu diadakan. Sebab apa hari ini kami menganalisis apabila saringan ini dilakukan, masalah masih lagi berlaku meskipun ada saringan. Hari ini anda katakan kerajaan membuat kuasaan undang-undang. Memang kerajaan memuat kuasakan undang-undang. Namun penyaringan internet terpilih bukan kami katakan di tangan kerajaan seperti mana yang anda katakan sebentar tadi Tuan Yang Dipertua. Seterusnya kita teruskan kepada penghujahan mereka tentang penerimaan isu Raja Petra yang menghina Yang Dipertua Agong Tuan Yang Dipertua. Pada hari ini bagaimanakah mereka untuk yakinkan kepada kita apabila saringan dilakukan, perkara ini tidak akan berlaku. Kerana apa? Di meja kerajaan penyaringan hanya akan berlaku selepas daripada sesuatu perkara itu dimuatai ke internet. Akan saya buktikan kepada anda dalam isu Raja Petra yang guna
Tuan Yang Bertua. Seterusnya hari ini Tuan Yang Bertua, dalam keadilan sosial, katanya keadilan sosial, keseimbangan keadaan ekonomi dan persendirian, Sheikh Azidi membuka blog Hit Tifera 23 Ogos 2008 menyuruh untuk kibar bendera Malaysia secara terbalik. Perkara pertama, mereka tidak pernah letakkan kepada kita jika saringan dilakukan dan bagaimanakah saringan akan dilakukan untuk mengatasi perkara ini pada terus berlaku. Tuan Yang Bertua, bermaksud hari ini mereka tidak pernah meletakkan kepada kita jaminan bagaimanakah perkara ini mampu dilaksanakan jika mereka katakan ini merupakan cadangan baru dari meja kerajaan. Tuan Yang Bertua, silakan. Kalau mekanisme sekarang anda asyik nak bercakap lemah, cadangkan alternatif baru bagi menghalang penulisan yang bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Takkanlah dengar yang kedua ini berbincang tentang alternatif bagaimanakah untuk menghalang perkara ini. Takkanlah saya nak mengulang pembicaraan yang kedua bila bercerita tentang teknik, tentang kesedaran yang ada di Australia dan sebagainya. Itu yang anda faham alternatif yang telah diceritakan oleh yang kedua pada hari ini Tuan Yang Bertua. Dan seterusnya hari ini katanya penulisan yang bertentangan dengan persekutuan perlu disekat. Perkara pertama, bagaimanakah untuk mereka mengukur setiap penulisan tersebut akan menyebabkan provokasi. Kerana apa? Kesekat, kerana apa? Penerimaan, penilaian terhadap sesuatu perkara adalah berbeza. Dan hari ini mereka meletakkan tanggungjawab sepenuhnya kepada kerajaan. Bagaimana anda mampu untuk mengerjakan pada kita? Kerajaan yang mempunyai persepsi sendiri dan pembangkang punya persepsi sendiri mampu untuk melakukan penyaringan pemilihan kandungan internet semuanya dipertua. Kesimpulan pembawaan kerajaan saya katakan sebegini. Apabila mereka hari ini katakan kepada kita ini merupakan satu cadangan, mungkin mereka tidak tahu pembacaan usul pada hari ini. Usul pada hari ini pun menuntut Dewan ini percaya kerajaan Malaysia wajar menyaring kandungan internet secara terpilih untuk mencapai satu Malaysia. Usul hari ini tidak berbunyi Dewan ini mencadangkan penyaringan. Bermaksud hari ini bukan mereka untuk yakinkan kita semua untuk percaya kepada mereka tentang apa yang telah ada pada hari ini. Itulah kekalahan yang telah berlaku di bidang kerajaan. Mohon usul pada hari ini ditolak sisi Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Muhammad Shah. Jika ketua pembangkang tadi berasal dari Kepala Batas, Yang Berhormat Muhammad Shah ini berasal dari Pematang Pauh. Elok sangatlah. Lebih menarik lagi, Yang Berhormat Muhammad Shah ini adalah merupakan pelajar sarjana muda fiqh dan fatwa. Pengkhususan beliau dalam sains pemakanan. Saya bertanya apa cita-cita, dia kata nak menjadi mufti. Sama ada Yang Berhormat Sahib Usamaha ataupun Sahib Usamaha yang berhormat. Kita tak tahu apa yang akan berlaku, mudah-mudahan beliau berjaya. Sidang hadirin sekalian, kita sudah melengkapkan pusingan pertama membahaskan usul bahawa Dewan ini percaya kerajaan Malaysia wajar menyaring kandungan internet secara terpilih untuk mencapai satu Malaysia. Untuk pusingan penggulungan ini, setiap pendebat wakilnya akan diberikan masa selama 4 minit. Kita mulakan dengan wakil pembangkang. Saya persilakan Rosli. Silakan. Muhammad Ikhwan Muhammad Rosli, silakan. Nama ayah dulu. Moga-moga nama Rosli itulah yang akan melekat dalam perjuangan dan membawa keberkatan kepada kemenangan. Hadirin sekalian, dalam perjuangan di minit-minit terakhir ini saya akan melakukan analisis perbezaan kefahaman di antara meja kerajaan dan meja pembangkang dalam menilai setiap struktur yang ada dalam perdebatan hari ini dari aspek analisis fakta semasa,
daripada analisis pelaksanaan, daripada analisis struktur hujah dan sebagainya. Pertama, apabila mereka meletakkan kewajaran untuk disaring, mereka kata bentuk saringan ini adalah sekatan. Maknanya sekatan ini akan tidak ada terus penulisan ini di dalam internet. Namun percanggahan yang amat tragis apabila yang ketiga ini menikam yang pertama. Katanya hari ini kita bukan ingin menyedam, tetapi kita hanya ingin menyaring. Ini sudah bercanggah hadirin sekalian. Baiklah, sekalipun anda ingin mencadangkan satu sistem baru, namun kami menganalisis keadaan status quo semasa, bahawasanya hari ini sekalipun ada sistem baru, sistem ini akan bersandar kepada sistem submarine cable yang tidak pernah dicadangkan untuk diperbaiki. Maknanya hari ini hadirin sekalian, kelemahannya masih lagi sama walaupun sudah disaring, walaupun tindakan sebelum diambil. Namun hari ini rakyat kita boleh menggunakan IP address daripada luar negara untuk melakukan penulisan yang tidak akan diambil tindakan oleh SKMM. Maknanya hari ini penulisan ini pasti dapat dilihat dan pasti dapat dilakukan. Matlamat satu Malaysia untuk membentuk perpaduan tidak akan dikecapi. Kerana itu hari ini kes mereka, kandungan internet secara terpilih yang perlu untuk disaring. Kata mereka, mengikut perlembagaan persekutuan, kerajaanlah yang mempunyai tanggungjawab. Saya nak anda tunjukkan selepas ini dalam perkara mana dalam perlembagaan persekutuan yang meletakkan untuk menyaring ini adalah tanggungjawab kerajaan. Kerana ia diletakkan dengan jelas di dalam seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia yang menjelaskan hadirin sekalian, untuk tindakan menyaring ini SKMM akan mendengar laporan daripada masyarakat dan tindakan untuk menyekat ini hadirin sekalian hadir daripada unit penyiasatan SKMM. Di manakah badan kerajaan di dalam kes ini? Tambahan, apabila mereka membuktikan kesan akhir untuk mencapai matlamat satu Malaysia, perpaduan, penerimaan, kenegaraan dan keadilan sosial, hujah mereka Raja Petra yang melakukan tindakan. Ada blog yang menulis berkaitan dengan bendera yang diletakkan secara terbalik dan perlu dikibarkan. Pernah anda mendengar hujah mereka rakyat kita bertelaka, rakyat kita mengibarkan bendera secara terbalik? Tidak pernah hadirin sekalian. Kerana analisis kes dan kesan di meja mereka yang tidak pernah ditunjukkan. Kerana itu hari ini kami hadir untuk menunjukkan mekanisme yang terbaik daripada kerajaan untuk menjawab segala permasalahan ini dengan menggunakan blog. Blog lawannya blog hadirin sekalian. Baru kena hadir baru jantan. Kita ingin melihat kuasa yang ada pada kerajaan. Begitu juga kami tunjukkan kelemahan yang ada pada sandaran sistem ini hadirin sekalian. Dan akhirnya kami hadir pada satu analisis hujah mereka. Kami buktikan walaupun sudah ada saringan, namun isu provokasi untuk mencapai matlamat satu Malaysia ini tidak dapat dikecapi kerana rakyat kita masih lagi bijak mencari jalan untuk melakukan propaganda dan perpecahan. Kerana itu kami meletakkan kesedaran yang ada di United Kingdom yang akhirnya hadirin sekalian, kadar jenayah sibernya menurun dan rendah, menggambarkan sebenarnya kesedaran masyarakat yang menjadi titik tolak untuk menjawab kepada perkara ini. Andai tahun 2020 dana sudah diberikan untuk saringan, namun masalah provokasi ini masih lagi berlaku. Jangan salahkan sesiapa, salahkan diri kita yang menentukan keputusan hari ini. Assalamualaikum. Barulah saya tahu bahawa pasukan pembangkang berdiri di sebelah meja itu bukan sebagai gimmick, tetapi untuk mengurangkan risiko kecederaan kepada rakan-rakan pasukan. Saya bertanya kepada Yang Muhammad Ikhwan tadi, bahan apakah yang seringkali dilayari di internet? Beliau merenung saya tajam, tiba-tiba tersenyum. Tak tahulah bahan apa yang dilungsurinya. Dan saya pun tak tahu kenapa tuan-tuan ketawa bila itu jawapan yang diberikan. Kita kembali bersama pasukan kerajaan. Apakah Perdana Menteri atau timbalan Perdana Menteri yang akan menurun?
Timbalan Perdana Menteri. Silakan Yang Amat Berhormat Muhammad Syafiq bin Musa. Tuan dan Dipertua Dewan, dalam taman pergulungan pada kali ini, saya akan buktikan yang perlu ditangkap sebenarnya timbalan ketua bangkai yang besar di sebelah sana. Kerana yang besar inilah banyak melakukan penipuan yang besar, Tuan dan Dewan. Dan saya juga mengharap yang akan menangkapnya juga besar daripada beliau. Fahamlah mengapa. Dalam pergulungan pada kali ini, Tuan dan Dewan, saya akan membanding bezakan pemahaman menjadi perwakilan kerajaan dan juga perbankan dalam membuktikan usul. Terdapat beberapa perbezaan pemahaman yang telah berlaku dalam sepanjang sesi perdebatan. Pertama, tentang pemahaman hak asasi yang kita ingin perdebatkan. Di perwakilan kerajaan, Tuan dan Dipertua Dewan, kami tidak pernah menafikan hak asasi seseorang ini penting. Sebab itulah kami tidak pernah menyatakan kepada anda semua, kita tidak boleh langsung menulis di internet, kita tidak boleh langsung menggunakan internet, Tuan dan Dipertua Dewan. Cuma apabila kita hidup dalam kepelbagaian kaum, hak asasi ini tidak bolehlah mutlak, Tuan dan Dipertua Dewan. Tidak boleh ada penulisan ataupun sesuatu perkara yang bertentangan dengan pelbagai persekutuan, Tuan dan Dewan. Ini adalah pemahaman hak asasi di perwakilan kerajaan. Kita boleh untuk menulis, cuma tidak boleh bertentangan dengan pelbagai persekutuan. Apakah pemahaman hak asasi di meja perwakilan perbankan? Gambaran meja perbankan, Tuan dan Dipertua Dewan, tentang pemahaman hak asasi, seolah-olah mereka ingin gambarkan kebebasan ini adalah kebebasan yang mutlak. Sedangkan, Tuan dan Dipertua Dewan, cuba anda bayangkan, dalam kita hidup dalam keadaan majmuk, ada berbagai kaum dalam satu payung, Tuan dan Dipertua Dewan. Apakah yang akan terjadi apabila kebebasan ini adalah kebebasan yang mutlak, Tuan dan Dipertua Dewan? Sedangkan dalam perlembagaan persekutuan sendiri telah termaktub setiap kebebasan masyarakat dalam hidup di Malaysia ini, Tuan dan Dipertua Dewan, tidak ada kebebasan yang mutlak. Malahan kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk kita bergerak, kebebasan untuk kita hidup, Tuan dan Dipertua Dewan, semuanya bukanlah kebebasan yang mutlak, Tuan dan Dipertua Dewan. Supaya untuk mengekalkan perpaduan yang kita ada ini, Tuan dan Dipertua Dewan, ini adalah pemahaman hak asasi yang salah di meja pembangkang. Pemahaman yang kedua tentang pemahaman SKMM dan juga cadangan mekanisme yang kami cadangkan kepada anda, Tuan dan Dipertua Dewan. Dalam pemahaman SKMM ini hanya akan menapis ataupun hanya akan menutup sesuatu penulisan yang telah dimuat naik dalam laman sesawang, Tuan dan Dewan. Sekiranya contohnya ada aduan ataupun ada laporan, Tuan dan Dewan, penulisan-penulisan yang akan menghasut kaum, barulah akan disekat. Namun dalam cadangan meja perwakilan kerajaan ini, kami mencadangkan, Tuan dan Dewan, sebelum perkara itu ataupun penulisan itu dimuat naik, perlulah melalui sertifikat, Tuan dan Dewan. Kalau okey, barulah kita terbitkan, Tuan dan Dewan. Kalau tidak okey, kita simpan diam-diam, Tuan dan Dewan. Ini adalah mekanisme yang berbeza. Sebab itulah dalam pembangkang, mereka tidak lagi berdebat tentang mekanisme yang kami cadangkan. Sebaliknya mereka berbicara tentang SKMM, Tuan dan Dewan. Dan perkara ini berbeza dengan mekanisme cadangan kami di perwakilan kerajaan. Tentang pemahaman yang ketiga, tentang isu yang sering dibangkitkan oleh mereka, iaitu isu menumpang IP address dari China dan juga Amerika Syarikat. Dalam rantaian mereka ceritakan, Tuan dan Dewan, katanya kita Malaysia menumpang kabel kepada China dan China menumpang kabel kepada Amerika Syarikat. Akibat daripada kita menumpang ini, akhirnya kita tidak boleh membuat perkara ini. Saya mencabar kesahifatan ini, Tuan dan Dewan, kerana China sendiri yang telah menumpang ke Amerika Syarikat sudah pun melaksanakan perkara ini, Tuan dan Dewan, di bawah program Green Dot. Jadi adakah benar kelemahan ini akan merencatkan kita untuk melakukan perkara ini? Tidak benar, Tuan dan Dewan. China sendiri sudah melakukan perkara ini, China juga menumpang, Tuan dan Dewan. Keempat, di awal perdebatan kami berjanji kepada anda, kita akan bercakap tentang perkara-perkara yang bertentangan dengan pelbagai persekutuan, dan perkara ini sudah dipersetujui oleh Ketua Pembangkang. Namun pernah ataupun tidak anda terdengar dalam setiap hujah mereka, adakah perlu ataupun tidak perkara yang bertentangan dengan pelbagai persekutuan untuk disaring? Tidak pernah ada, Tuan dan Dewan. Akibat empat pemahaman yang sudah salah, pemahaman hak asasi